Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini murid-murid tahun 6 SK LKTP Belitung kamu bertemu dengan saya Cikgu Nur Asyah. Okey, pada tahun ini cikgu akan mengajar kamu mata pelajaran TMK. Okey, untuk hari ini kita akan mulakan dengan bab 1.1 ya, iaitu tajuk pengatur caraan. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, suka untuk cikgu terangkan tentang standard kandungan. Standard kandungan kita pada hari ini ialah memahami pengatur caraan. Okey, standard pembelajaran menyatakan kegunaan atur cara komputer dalam perkakasan harian. Okey, jadi pada akhir kelas ini kamu hendaklah faham apa itu pengatur caraan dan kamu juga boleh menyebut kegunaan atur cara komputer dalam perkakasan sehari-harian. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, suka untuk cikgu terangkan apakah itu pengatur caraan. Okey. Pengatur caraan ini adalah satu set arahan mengikut urutan yang mengarahkan komputer untuk melakukan sesuatu. Okey, dalam kehidupan kamu sehari-harian, sekiranya kamu ingin mengarahkan seseorang itu membuat sesuatu, kamu perlu memberi arahan. Contoh, tolong buat donat. Kamu perlu ajar dia jika dia tak tahu macam mana cara nak buat donat. Okey, mula-mula ambil tepung, lepas tu masukkan garam, masukkan minyak, ataupun tambah air. Itu set arahan. Tapi set arahan tersebut perlu mengikut urutan. Begitu juga dengan pengatur caraan. Pengatur caraan adalah set arahan mengikut urutan yang mengarahkan komputer melakukan sesuatu. Okey, kita tengok contoh set arahan untuk membuat kuih apam. Mula-mula dia kata masukkan 3 biji telur ke dalam bekas adunan. Lepas tu masukkan 1,5 cawan gula ke dalam bekas adunan. Ketiga, kacau adunan sehingga kembang. Keempat, ayak 2 cawan tepung gandum ke dalam bekas yang berlainan. Kelima, ayak 1 camca besar serbuk penaik ke dalam bekas yang berisi tepung. Dan sehinggalah akhir yang ke-9, kukus adunan sehingga masak. Semua ini kita panggil set arahan. Faham? Tapi ini adalah set arahan untuk membuat kuih apam. Tapi kalau pengatur caraan, set arahan untuk komputer itu membuat sesuatu. Okey. Untuk pengetahuan kamu, sesetengah perkakasan harian yang ada di rumah kamu mempunyai pengatur caraan. Pengatur caraan itu dia masukkan ke dalam komputer benam. Jadi kalau kamu tengok mesin basuh dekat rumah kamu, mesin basuh yang automatik tu, sebenarnya dalam mesin basuh tersebut ada komputer. Tapi kita panggil dia komputer benam. Bukan komputer macam laptop, komputer desktop. Bukan, dia tak masukkan komputer yang besar tu. Dia masukkan chip komputer yang kecil. Masukkan dekat dalam mesin basuh tu. Yang mana komputer yang kecil tu kita panggil dia sebagai komputer benam. Okey, kamu baca gambar ni. Apakah keistimewaan mesin basuh ini? Mesin ini mempunyai komputer benam. Tuan hanya perlu menekan satu butang dan mesin ini akan melaksanakan semua proses basuhan. Kamu tak pelik ke tengok macam mana mesin basuh tu boleh bergerak sendiri? Dia boleh bergerak sendiri kerana ada set arahan di dalam komputer benam yang dimasukkan dekat dalam mesin basuh tu. Nampak tak budak ni dia pelik?
bagaimanakah mesin ini dapat melakukan semuanya? Jawapan ialah mesin ini dapat melakukan semua aktiviti, semua proses basuhan dengan set arahan yang telah dimasukkan ke dalam komputer benam. Okey, boleh faham? Okey, tengok sini. Kita lihat lagi bagaimana mesin basuh ini boleh beroperasi. Pertama, kamu hanya perlu masukkan sahaja pakaian ke dalam mesin basuh. Hidupkan mesin basuh. Lepas tu mesin basuh akan mengira berat muatan. Seterusnya mesin basuh akan menentukan isi padu air yang diperlukan. Seterusnya mesin basuh akan menentukan bilangan bilasan dan mesin basuh akan menentukan tempoh putaran. Mesin akan menganggar masa untuk membuat basuhan dan seterusnya apabila basuhan selesai, penggera akan dibunyikan. Nampak tak? Dia boleh bergerak, dia boleh beroperasi secara automatik kerana dia telah diatur carakan menggunakan pengatur caraan. Set arahan telah dimasukkan ke dalam komputer benam yang mengarahkan mesin basuh untuk membasuh pakaian secara automatik. Cikgu harap kamu faham. Kita tengok lagi contoh. Okey, ini contoh-contoh perkakasan yang ada di rumah kamu. Contoh, kita tengok pendingin hawa. Bagaimana pendingin hawa ini boleh beroperasi? Kerana atur cara yang ada pada saya membolehkan saya menetapkan, mengesan dan menyelaras suhu bilik berdasarkan isyarat yang diterima daripada pengguna. Kamu bagi je arahan, tekan butang kipas hidup. Nanti aircon tu, pendingin hawa tu akan hidup dia punya kipas saja. Kamu cakap saya nak sejuk, kamu kecilkan suhu dia sehingga 20 dan dia akan bertukar menjadi sejuk. Macam mana dia boleh buat macam tu? Kerana ada set arahan di dalam pendingin hawa tersebut. Okey, seterusnya tengok sini. Jam penggera digital. Okey, atur cara komputer yang ada pada saya membolehkan saya untuk menunjukkan masa dan membunyikan penggera dengan pelbagai bunyi. Dia boleh bekerja sendiri kerana di dalamnya sudah ada atur cara komputer. Nampak? Pembersih vacuum robotik. Atur cara komputer yang ada pada saya membolehkan saya bergerak dan membuat pembersihan di kawasan yang ditentukan. Pelik kan macam mana boleh dia bergerak sendiri. Vacuum tu bergerak sendiri. Sebab apa? Dalam dia ada atur cara komputer yang kita panggil sebagai komputer benam. Okey. Seterusnya, kamu tengok peti sejuk. Atur cara komputer yang ada pada saya membolehkan saya untuk menentukan suhu yang sesuai untuk menyimpan makanan. Nampak tak? Jadi, ini adalah peti sejuk automatik. Dia boleh kontrol suhu dia sendiri. Okey, kamu tengok mesin basuh elektronik. Okey, ini cikgu dah terangkan tadi kan. Seterusnya, ketuhar gelombang mikro. Atur cara komputer yang ada pada saya membolehkan saya melakukan pelbagai kerja. Okey, seterusnya, ini sebagai maklumat tambahan kepada kamu. Dalam perkakasan digital, atur cara komputer terletak dalam chip mikro pengawal komputer benam. Perkakasan digital tu maksudnya perkakasan elektrik di rumah kamu yang automatik. Contoh, kipas elektrik dekat rumah kamu yang kamu hanya tekan switch dekat dinding, dia tak boleh kontrol, tak boleh kawal, itu bukan perkakasan digital, itu kipas elektrik biasa. Tapi ada kipas elektrik di rumah kamu yang kamu boleh pakai remote control. Kan, kamu tekan, dia bergerak sendiri. Tak payah kamu nak bangun pergi tekan switch dekat dinding. Kamu boleh lajukan suhu dia. Nak laju 1, nak kelajuan 2, kelajuan 3. Yang itu adalah kipas digital. Sebab apa? Dalam dia ada microchip pengawal komputer benam. Faham? Ya?
Jadi cikgu harap kamu faham apa beza perkakasan digital dan juga perkakasan elektrik biasa. Okey, seterusnya tugasan kamu. Tugasan kamu nyatakan kegunaan atur cara komputer bagi alatan elektrik di bawah. Kegunaan atur cara komputer untuk periuk nasi elektrik. Kenapa dia ada atur cara komputer dalam periuk nasi elektrik itu? Untuk apa? Kamu kena terangkan. Kedua, kegunaan atur cara komputer dalam telefon pintar. Cikgu nak kamu tulis dan kemudian kamu hantar kepada cikgu. Okey, itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.